Assalamualaikum, nama saya Nurlanisha binti Suardi, nomor metrik BJ23110212. Saya akan membincangkan tentang pengenalan produk. Saya ingin memperkenalkan perniagaan kami yang kami beri nama Donut and Cupcake, sebuah jenama yang berfokus kepada penjualan donat dan kek cawan yang lazat. Kami tidak menghasilkan produk ini sendiri, tetapi kami bekerja sama dengan pembekal yang dipercayai. Dengan ini, kami dapat memastikan setiap produk memenuhi standar kualiti yang tinggi, segar dan penuh masa. Selain donat dan kek cawan, kami juga menawarkan produk sampingan seperti bobola daging yang enak dan sesuai sebagai snack, serta roti jala, hidangan tradisional dengan tekstur yang lembut dan kuah memikat. Pelanggan boleh menikmati pelbagai pilihan makanan dalam satu tempat. Kami sangat menitik beratkan kualiti dan kepuasan pelanggan. Perkhidmatan yang mesra dan cekap adalah keutamaan kami. Matlamat kami adalah menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari manisan moden dan hidangan tradisional. Sebagai kesimpulan, Donut and Cupcake bukan hanya tentang manisan yang lazat, tetapi juga tentang mencipta pengalaman terbaik untuk pelanggan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan berkongsi mengenai Carta Organisasi Donuts and Cupcakes yang lebih dikenali sebagai DNC. Sebagai permulaan, carta ini menunjukkan bagaimana organisasi kami disusun untuk menyokong misi dalam menyediakan produk pencuci mulut berkualiti tinggi sambil memastikan kerjasama yang berkesan antara ahli-ahli pasukan. Di puncak organisasi kami terdapat Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Immanuel Itu Ana Robert yang memimpin dan merumuskan strategi syarikat. Kemudian kami mempunyai Ketua Pegawai Kewangan iaitu Nur Aiza Azira binti Nur Afanti yang bertanggungjawab menguruskan kewangan dan aliran tunai yang mana sangat penting untuk operasi kami. Selanjutnya, Ketua Pegawai Pemasaran iaitu Nur Sumaina binti Yusman berperanan dalam meningkatkan kehadiran jenama kami melalui media sosial. Manakala Ketua Pegawai Operasi iaitu Siti Nida binti Abdul Samad memastikan pengurusan inventory dan kualiti produk kami sentiasa terjaga. Dengan struktur organisasi yang jelas ini, kami dapat beroperasi dengan cepat memenuhi jangkaan pelanggan dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran yang berubah. Salam sejahtera, nama saya Manuel Itu Ana Robert dengan nomor matriks BJ23110214. Saya akan menerangkan tentang kejayaan perniagaan. Kejayaan utama adalah menawarkan pelbagai produk. Produk yang pelbagai dapat menarik lebih banyak pelanggan sekaligus dapat membina hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Kejayaan yang kedua adalah strategi prapesanan dan ambil sendiri. Ini adalah pendekatan pemasaran yang membolehkan pelanggan membuat pesanan untuk produk sebelum tiba hari penjualan. Kejayaan yang ketiga adalah pemasaran melalui media sosial. Pada era digital ini, jangkauan yang meluas terhadap pelanggan dapat mempromosikan produk jualan sekaligus meningkatkan jumlah jualan. Kejayaan perniagaan yang terakhir adalah mekanisme maklum balas pelanggan. Pentingnya mekanisme ini karena ia memberikan pandangan yang berharga tentang pengalaman dan perasaan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Melalui maklum balas ini, kami dapat mengubah segala kekurangan yang dihadapi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hi guys, nama saya Datuk Kamarul Azman bin Jamlan dengan nomor matriks BI24160441. Kejayaan perniagaan bergantung pada perancangan yang baik dan pelaksanaan yang berkesan. Strategi pendapatan yang disasarkan penting untuk mengenal pasti sumber pendapatan utama dan menumpukan kepada pelanggan yang tepat, memastikan aliran tunai yang stabil. Keberhasilan keuangan melibatkan pengurusan aliran tunai yang baik, kawalan kos dan memastikan keuntungan yang konsisten untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Pengurusan risiko pula adalah langkah penting untuk mengidentifikasikan dan mengawal risiko sama ada dari segi keuangan atau faktor luaran agar perniagaan dapat bertahan tanpa gangguan besar.
keberdaya saingan dan keberlanjutan, memastikan perniagaan kekal relevan dan berdaya saing melalui inovasi dan penggunaan teknologi sambil mengamalkan amalan yang bertanggungjawab untuk pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhannya, kejayaan perniagaan memerlukan keseimbangan antara 4 aspek ini yang saling menyokong untuk memastikan perniagaan tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat. Sekian daripada saya. Kami mula menjual pada 5 November 2024 ketika event tamu kadang diadakan dan diteruskan jualan di dalam Kolej Kediaman sehingga 21 November 2024. Gerai kami beroperasi dengan butiran kewangan berikut. Jualan bulanan adalah sebanyak RM1,345.60, manakala perbelanjaan bulanan adalah RM965.87, menghasilkan potongan bulanan sebanyak RM379.79. Angka yang sama digunakan untuk jualan tahunan, perbelanjaan dan keuntungan kerana operasi hanya berlangsung selama 1 bulan sahaja. Di akhir bulan iaitu 30 November 2024, penyata pendapatan menunjukkan hasil jualan sebanyak RM1,345.65 dan kos barang dijual sebanyak RM825.87, memberikan keuntungan kasar sebanyak RM519.78. Selepas menolak perbelanjaan operasi sebanyak RM430, keuntungan bersih adalah RM89.78. Menurut tarikh 30 November 2024, jumlah aset adalah RM2,171.52 yang terdiri daripada RM1,345.65 dalam bentuk tunai dan RM825.87 dalam bentuk inventory. Ekuiti pemilik merangkumi modal sebanyak RM430 dan keuntungan sebanyak RM89.78 menjadikan jumlah ekuiti sebanyak RM519.78. DNC juga mengalami beberapa masalah, antaranya yang termasuk masalah yang pertama ialah pengangkutan, di mana kami mengeluarkan kos yang besar untuk menyewa kereta untuk membeli bahan mentah. Selain itu, slot kekosongan kereta sewa juga sering penuh. Dan masalah yang kedua adalah vendor tempatan. Kami mengalami masalah di mana kami terpaksa bersaing tinggi dengan vendor-vendor yang berdekatan. Selain itu, terdapat juga vendor yang menjual produk yang hampir sama dengan DNC. Terusnya, masalah DNC yang ketiga ialah variasi makanan, di mana variasi makanan yang dijual oleh DNC adalah sangat terhad dan juga harga bahan mentah yang sangat mahal. Terusnya, masalah DNC yang terakhir adalah masa. Kami mengalami kekangan masa di mana pesanan pelanggan yang ramai memerlukan masa untuk disiapkan. Selain itu, tempat untuk membeli bahan mentah yang jauh juga memerlukan masa yang lama untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Terdapat beberapa penyelesaian masalah bagi masalah yang telah kami hadapi. Penyelesaian masalah yang pertama adalah perancangan masalah. Bagi masalah yang pertama iaitu masalah pengangkutan, kami telah membuat perancangan masa seperti tempoh masa yang hanya kami perlukan untuk mengambil produk jualan dan membeli barang-barang yang kami perlukan dalam masa yang sama. Masalah kedua dapat diselesaikan dengan melakukan perbincangan bagi setiap ahli kumpulan dan meminta jadual sesi pembelajaran mereka. Perkara ini dilakukan adalah untuk memudahkan pengagihan masa berjual dan tidak membebani mana-mana ahli kumpulan. Bagi masalah yang ketiga, dapat diselesaikan dengan mengambil permintaan dari pelanggan untuk setiap produk yang kami jual dan kami akan menyediakan produk tersebut agar dapat memenuhi permintaan mereka. Bagi masalah yang keempat, ianya dapat diselesaikan dengan menunjukkan ciri-ciri yang istimewa terhadap produk kami. Antara contoh ialah kami menggunakan sos pedas untuk dicampuri bersama pentolan dan menjualnya dengan harga mampu milik agar pelanggan membeli produk kami. Bagi masalah yang terakhir, dapat diselesaikan dengan perjumpaan secara berkumpulan dengan membincangkan objektif, cabaran dan juga penambahbaikan. Untuk pemasaran, kami menggunakan 2 jenis pemasaran, iaitu pemasaran digital dan juga pemasaran secara langsung. Untuk pemasaran digital, kami menggunakan platform seperti Instagram dan WhatsApp untuk menghebahkan poster kami berkaitan dengan produk-produk jualan kami. Untuk promosi secara langsung pula, kami mengamalkannya di tamu gadang untuk menarik pelanggan. Contohnya, ahli-ahli kami bersikap mesra dengan pelanggan untuk menarik mereka datang ke gerai kami. Sekian dan terima kasih. Untuk perniagaan,
Dan rancangan masa depan untuk perniagaan kami adalah yang pertama ialah pengembangan produk, di mana kami akan menyediakan lebih banyak pilihan produk seperti donat premium, cupcake edisi khas, hidangan sampingan yang kreatif untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berbagai. Dan yang kedua adalah kerjasama dengan klub. Kami akan bekerjasama dengan klub pelajar, persatuan dan penganjur acara universiti untuk menawarkan khidmat catering dan menjadi rakan penaja bagi aktiviti kampus untuk memperluaskan pengaruh dalam komuniti pelajar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah pelanggan, di mana perniagaan kami akan menggunakan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Seterusnya, program kalian dan rujukan pelanggan untuk memperluaskan capaian pelajar di luar kampus dan membina kesetiaan pelanggan. Dan akhir sekali ialah penjualan kampus. Perniagaan kami akan menyediakan gerai jualan di lokasi strategik seperti kafeteria, dewan pelajar dengan susun atur menarik serta jadwal operasi yang sesuai dengan waktu puncak untuk meningkatkan kehadiran pelanggan. Sekian, terima kasih.